Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah pada hari ini kita akan belajar pelajaran adab. Jadi pelajar-pelajar boleh buka buku teks adab muka surat 48. Okey, tajuk yang kita akan belajar pada hari ini iaitu adab belajar. Jadi pelajar-pelajar boleh buka muka surat 49 adab belajar. Okey, yang pertama adab belajar iaitu membaca doa penerang hati. Seperti mana yang kita selalu bacalah ketika dalam kelas qiraat dan juga Al-Quran ataupun kalau di sekolah sebelum waktu kita belajar. Ya Allah maftah alaina hikmataka wansyur alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri ila akhiril ayat. Okey, yang kedua berniat untuk belajar. Kita kena niatlah belajar untuk apa? Untuk kerana Allah Ta'ala, untuk mencapai redha Allah Ta'ala, untuk nak dapat ilmu. Yang ketiga, bersungguh-sungguh semasa belajar. Kena rajin-rajin belajar, buat kerja sekolah, ulang kaji pelajaran. Dan yang keempat, sentiasa mengamalkan setiap apa yang dipelajari. Dah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Buat yang baik, tinggalkan yang buruk. Yang kelima, bersangka baik kepada guru dan rakan. Yang keenam, duduk dengan sopan. Bila dalam kelas ataupun dalam kelas online, kena duduk dalam keadaan sopan. Yang seterusnya, mendengar dengan teliti. Dengar apa yang guru cakap. Yang seterusnya, sabar. Dan akhir sekali, mengulang kaji pelajaran. Okey, buka muka surat 50. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Maksudnya menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap muslim. Jadi menuntut ilmu ni semua orang kena, wajib ke atas semua orang Islam. Ini siapa kata? Nabi kata. Okey, doa belajar. Allahumma zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Maksudnya, ya Tuhanku, tambahkanlah untukku ilmu yang bermanfaat dan berilah aku keupayaan untuk memahaminya. Ni juga doa belajar selain daripada doa belajar yang kita duk baca di kelas. Okey, sekarang buka muka surat 51. Perkara-perkara yang patut diamalkan ketika belajar. Apa dia? Iaitu pertama, membaca doa penerang hati macam Ustazah cakap tadi. Bersabar, kena duduk dengan sopan, kena menumpukan perhatian, kena fokus dalam kelas sama ada di sekolah ataupun online. Tidak boleh bermain-main. Tak bolehlah bermain-main ketika belajar. Tidak berbual-bual, tak boleh menyembang. Kena menghormati guru, kena membuat catatan atau nota. Kalau ustazah suruh catat apa-apa, suruh tulis apa-apa dalam buku, kena tulis. Kena membuat latihan. Bila ada latihan, ada homework, kena buat. Kena berlumba-lumba dalam pelajaran. Tengok kawan dapat nombor 1, nombor 2, kita pun berlumba-lumba nak bagi dapat nombor 1 dan juga nombor 2 juga. Okey, seterusnya, akibat tidak beradab ketika belajar. Pertama, susah mengingati pelajaran. Susah nak ingat pelajaran. Tidak diredai Allah. Ni paling bahaya sekali. Allah tak suka kita. Sekiranya kita tidak beradab lah ketika belajar. Yang ketiga, susah memahami pelajaran. Susah nak faham. Tidak berjaya dengan cemerlang. Tak berjaya dalam pelajaran, gagal menjawab soalan, mudah berputus asa, bosan untuk belajar. Tak nak belajar. Sebab apa? Sebab tidak ada adab dalam belajar. Okey, seterusnya perkara-perkara yang tidak patut dilakukan ketika belajar. Pertama, tidur. Tak boleh tidur ketika belajar. Tidak berbual-bual ketika belajar. Tak boleh berbual-bual ketika belajar. Bermain-main, mengganggu rakan lain belajar, tidak memberi perhatian kepada pengajaran guru, membuat kerja lain, bermain ke dan sebagainya, tidak menghormati guru, tidak menyiapkan kerja-kerja sekolah. Okey,
Last, kelebihan orang yang menuntut ilmu. Apa dia yang pertama? Amalannya akan diterima dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang menuntut ilmu, maka Allah Taala akan memberkati dia. Allah Taala akan menerima segala amalan dia, segala perbuatan dia. Kedua, dipandang mulia dan dihormati. Orang hormatilah dia sebab dia ada ilmu. Yang ketiga, dapat membezakan perkara yang baik atau buruk. Yang keempat, diredai dan dikasihi Allah. Yang kelima, mentaati dan berbakti kepada ibu bapa. Yang ketujuh, dapat berbakti kepada masyarakat dan negara. Yang terakhir, tidak mudah ditipu dan dipermainkan oleh orang lain. Okey, Alhamdulillah. Dah selesai, habis. Jadi pelajar-pelajar boleh buat latihan dalam buku latihan adab muka surat 37. Okey, senaraikan adab ketika belajar dan juga tidak beradab ketika belajar. Jadi pelajar-pelajar boleh pilihlah di antara semua dalam kotak ni mana adab ketika belajar dan mana adab dan mana tidak adab ketika belajar. Okey, jadi selamat membuat latihan kepada semua pelajar.